Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya akan baca suratul Infitar dari juz yang ke-30 dengan menggunakan bacaan riwayat Khalad dari Imam Hamzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين ثم
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Alhamdulillah ada beberapa khilaf dari segi bacaan riwayat Khalad berbanding riwayat Khalaf dan juga beza bacaan khilaf yang berlaku berbanding dengan bacaan riwayat Hafs al-Asim yang biasa kita baca. Seperti biasa, setiap kali bertemu dengan mad munfasil, mad muttasil, mad silah tawilah, mad lazim, bagi bacaan riwayat Khalaf dan Khalad daripada Imam Hamzah, mereka membaca dengan wajah 6 harakat. Dan seterusnya dalam surah Al-Infitar ini pada ayat yang ke-6 bagi kalimah yang ada huruf, ada alif lam, alif lam yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah yang berada selain daripada akhir ayat surah Waqaf, maka mengikut bacaan riwayat Khalad daripada Imam Hamzah, ianya membaca dengan dua wajah, sama ada wajah saktah atau wajah tahqiq. Wajah saktah ialah berhenti seketika dalam satu nafas kadar 2 harakat dan meneruskan bacaan tanpa menukar nafas yang baru. Manakala wajah tahqiq ialah wajah seperti yang terdapat di dalam mushaf, seperti bacaan Hafs al-Asim. Dan seterusnya pada ayat yang ke-7 perkataan fasawwaka bagi bacaan qiraat Hamzah, riwayat Hafs dan riwayat Khalaf dan riwayat Khalad, mereka membaca dengan imalah fasawwaka kepada fasawwika. Begitu juga pada ayat yang ke-8 sya'a, secara tahqiqnya sya'a, tapi bagi bacaan riwayat Khalaf dan Khalad daripada qiraat Imam Hamzah, mereka membaca dengan juga secara imalah sya'a kepada syi'a. Dan pada ayat ke-9 bagi pertemuan lam mati dan ta yang berbaris di hadapan pada pertemuan ini, bal tukazzibun pada 2 kalimah, maka bagi bacaan riwayat Khalaf dan juga Khalad daripada qiraat Imam Hamzah, mereka idghamkan, baca secara idgham, kala batukadzibuna biddin. Kalau Hafs bacanya kala bal tukadzibuna biddin, tapi bagi bacaan qiraat Hamzah, mereka membaca dengan kala batukadzibuna biddin, secara diidghamkan. Dan pada ayat yang ke-13 innal abrara alif lam bertemu dengan hamzah, maka seperti yang dinyatakan di atas, ianya bagi bacaan riwayat Khalaf dibaca dengan 2 wajah, saktah dan tahqiq, manakala riwayat Khalaf dibaca dengan saktah sahaja. Khalaf membaca dengan 2 wajah, saktah dan tahqiq. Saktah, apa yang saktah dan apa bila tahqiq telah dinyatakan.
baru sementara tadi pada ayat yang ke-6. Seterusnya pada ayat yang ke-16 pada perkataan bighaibin, secara tahqiqnya yang dibaca oleh riwayat Hafs al-Asim, ianya Hamzah berada di tengah kalimah yang sebelum mewakafkan perkataan ini, kalimah ini, maka Hamzah ini dibaca secara tasheeh, bighaibin. Dan pada ayat yang ke-17, wa ma adraka, ini zilra, maka bagi riwayat Khalaf dan Khalaf juga qiraat Imam Hamzah, ianya baca secara imalah. Wa ma adrika, dan sekali lagi bertemu pada ayat ke-18, adrika, thumma ma adraka, kepada imalah, thumma ma adrika. Dan pada ayat yang terakhir, ayat ke-19, perkataan syai'a, apabila ianya diwakafkan, maka ia boleh dibaca dua wajah, sama ada oleh riwayat Khalaf atau riwayat Khalaf daripada qiraat Imam Hamzah, dengan wajah yang pertama di mana Hamzah diibdalkan kepada ia, maka dibaca secara sayya, linafsin syayya. Dan wajah yang kedua ialah diibdalkan Hamzah dinakalkan Hamzah, baris Hamzah diberikan kepada, transferkan kepada ya, jadi baca dengan saya, linafsin syayya dan syayya. Jika ianya disambung pada kalimah yang berikutnya, Hamzah bertanwin bertemu dengan waw, maka ianya boleh dibaca dengan wajah idgham ma'al ghunnah, linafsin syai'an wal amr. Di sini riwayat Khalaf pula membaca tanpa idgham, tanpa ghunnah, dibaca dengan idgham bila ghunnah. Syai'an wal amru yawma idzin lillah, itu sekiranya dibaca secara wasam. Dan perkataan berikutnya bertemu sekali lagi dengan alif lam yang bertemu dengan Hamzah qata', maka mengikut riwayat Khalad dibaca dengan dua wajah, saktah ataupun tahqiq, manakala riwayat Khalaf dibaca hanya saktah. Apa dia saktah dan tahqiq telah dinyatakan sementara tadi. Wal amru yawma idzilillah, wal amru yawma idzilillah, wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah, semoga ianya memberi manfaat kepada diri saya sendiri terutamanya, dan kepada mereka-mereka yang ingin mendekat diri, memulakan berkenal-kenalan dengan Al-Quran wal Qiraat. InsyaAllah, moga dapat membantu kita semua apabila kita bertalaqi dengan guru-guru yang mursyid, yang pakar dalam bidang Al-Quran wal Qiraat, apa saja qiraat, insya-Allah dapat memudahkan kita untuk kita memahami, mempelajari dari segi usul-usul bacaan semua qiraat, ada segi kaedah-kaedahnya, khilaf-khilaf yang berlaku, khilaf huruf dan sebagainya. Insya-Allah semoga bermanfaat. Salam persahabatan Al-Quran daripada saya, Haji Terengganu, dari syarikat Raudhah Jaya Travel and Tour sedia Berhad, yang mengadakan pakej-pakej umrah setiap bulan insya-Allah, dan juga pakej-pakej perancangan dalam negara dan luar negara insya-Allah. Sesiapa yang berhajat untuk menunaikan umrah dengan
hotel dan flight yang confirm baru kami terbang. Hotel kami di Makkah Mukarramah kurang daripada 100 meter, dan di Mekah 50 meter sahaja daripada masjid. InsyaAllah full board makan 3 kali sehari. Kami menggunakan pergerakan daripada Mekah Madinah atau Madinah ke Mekah Saala dengan menggunakan speed train, kereta api laju. InsyaAllah Mutawif akan bersama dengan tuan-tuan dan puan bermula daripada KLIA pergi dan balik insya-Allah. Kursus teori dan praktikal disediakan. Satu set beg umrah diberi secara percuma insya-Allah. Kami menggunakan visa umrah dan umrah 3 kali insya-Allah. Dapat air zam-zam dan tuan-tuan akan dibawa masuk ke dalam Raudah dengan menggunakan tasrif visa umrah. Dan jika tuan-tuan belum lagi masuk ke dalam Raudah untuk tahun tuan berangkat menunaikan umrah, maka sekali lagi insya-Allah tuan-tuan dapat dengan izin Allah memasuki Raudah dengan menggunakan aplikasi Nusuk. InsyaAllah kami di Raudah Jaya, petugas di Raudah Jaya, Mutawif dari Raudah Jaya, insyaAllah akan membantu, membimbing tuan-tuan dan puan untuk menunaikan umrah dengan persediaan yang rapi, ilmu tentang ibadah umrah dan segalanya sebaik mungkin insya-Allah. Dan saya insya-Allah akan membawa tuan-tuan dan puan yang ingin menunaikan umrah insya-Allah pada 21 Ogos nanti insya-Allah. Dan bagi bulan-bulan yang lain, sahabat-sahabat kami, pegawai kami, mutawif kami sentiasa ada untuk membimbing dan terbang bersama tuan-tuan dan puan. Hubungilah kami insya-Allah. Semoga tuan-tuan dan puan dapat merealisasikan hajat dan niat tuan-tuan untuk menunaikan umrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.